Apa Bi? 15 bulan pula sekarang dah minta. Bukan hari tu dah minta 12 bulan aja ke? Macam gini susah nak apply rumah. Merepek lah gini. Oh. Bi, kejap Bi, aku call you balik Bi. Macam Zal. Oi! Kau Wan Enzal kan? Aku Zal. Tu lawan. Apa cerita? Aku perlukan bantuan korang. Aku baru apply rumah. Diorang minta aku payslip 12 bulan. Sekarang dah tukar 15 bulan. Lepas tu parents aku nak stay dengan aku. Pelamin aku pun belum siap. Kucing aku baru... Kejap. Apa masalah kau? Kau telah cakap dengan aku one by one. Kau chill, okey? Cuaca pun dah gelap. Kau ambil nombor kita. 9196 0066. Kejap. 9196 0066. Nak jual? Nak beli, kita settle. Nak jual? Nak beli, kita settle. Selamat kembali dan selamat datang ke rancangan di Kong Fox Podcast. Betul. Hari Kalau ni- nak buat podcast, mic dekat sikit Oh, ya, maaf, Jangan macam sebarang ni aku boleh senang mengamuk. Ya, maaf. Aku senang bingit lah. Sekarang aku senang bingit lah. Kena sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Senang kata, banyakkan istighfar lah. Jap. Istighfar. Okay. Tak ada guys. Okay, korang dah nampak Kopi Dating. Hari ni kita bersama dengan very special guest yang datang. Yes. We are truly honoured and humble to have her in the studio. Kita bersama dengan the founder of Maria Holdings, Madam herself. Assalamualaikum Madam. Welcome to the show. Malu. Malu kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya jawab balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main-main. Saja je nak main-mainkan dekat 3 jejaka yang handsome, Masya Allah. yang baik hati serta budiman lagi. Alhamdulillah. Masya Okey. Allah. Tapi apa ni memang ada rasa macam gementar ataupun apa? Sampai Tak tadi ada pun lah, nak, tak ada nak rasa jawab lambat. gementar pun. Aku lagi nak marah korang ada lah. Sebab aku ni ada banyak kerja. Cakap sikit nak marah. Banyak kerja, datang sini, nak panggil-panggil, datang sini, datang sini. Nak buat apa? Boleh kan? Tak gerek lah panggil-panggil orang datang sini. Datanglah orang punya rumah. Oh, boleh Boleh. Tak jemput. Tak jemput. Ni dah jemput dah. Boleh Awak jemput kita datang. Ada swimming pool. Kita Ada, nak swim. bukan swimming pool. Kita berenangkan awak kat mesin. Kita yang berjuta-juta tu. Mesin. Aku tahu mesin apa? Apa? AutoCAD. AutoCAD. Kau suka kau je cakap AutoCAD. Okey. Mesin aku berjuta-juta tau. Mesin potong kain. Aku kan kilang jahit pukal. Okey, silakan Ajab. Okay, jadi kita semua tahu. I mean, semua orang tahu ya. Dia orang nampak kat TikTok yang Madam ni viral. Viral kat TikTok kan. Orang nampak yang Madam marah-marah. Macam sebelum tadi kita mula kan. Orang yang bijak akan tahu ini adalah satu marketing. Cuma orang yang tak faham tu mungkin dia tengok macam kenapa nak kena marah orang macam gini ni semua kan. Kencaman dan sebagainya. So memang Madam dah plan konten ni dari awal memang nak buat macam gini ke macam mana? Nak bersila boleh? Boleh teruskan. Silakan, Boleh. teruskan. Make yourself comfortable. Okey. Kan? Cuma mic kena dekat sikit saja. Okey. Yes. Okay. Okey. Sebenarnya konten ni tak tahu nak cakap tapi pasal mesin berjuta yang viral sampai Pakistan pun guna suara aku pakai mesin potong rumput tu kan. Sebenarnya konten tu secara spontan. Dia sebelum ni TikTok Kilang Jahit Pukal ni Madam cerita TikTok Kilang Jahit Pukal ni dia tak FYP pun. Okey. Kita tahu bila TikTok dia kena ada followers 1000 baru kita boleh buat live. Betul. ma'am. So Madam masa tu Madam macam tengok si Sueb ni dia buat konten kan, buat konten dekat satu platform lain lah, dekat Maria RTW. Okey. So lepas tu dia pun buat, dah dekat sebulan follower Kilang Jahit Pukal tu tak sampai 100. Aku cakap kalau tak sampai 100, bila nak boleh aku nak buat live ni? Padahal Madam ni bukan orang yang boleh nak buat live ni. Bukan pandai bercakap. Dulu kalau pegang mic menggeletar. Menggeletar, Sekarang okey. kau bagi aku mic, tak berhenti-berhenti aku bercakap. Kalau boleh nak telan lah. Kalau boleh memang aku nak makan terus.
post. Biar dia bercakap dalam perut aku je. Jadi Madam kata dengan Suhaib, lepas sembahyang Zuhur, saya ingat lagi, lepas saya sembahyang Zuhur, saya kata dengan Suhaib, apa kata kita buat konten, selalu orang buat konten bos ni baik aja. Betul tak? Betul. Padahal bos yang baik tu lagi puaka. Tapi mem, maaf Mem panggil dia siapa? Soeb. Tadi dengar macam web ya. Macam mana ni spelling dia ni? Kita buat konten bos marah. Oh. Bos ni memang macam puaka lah. Senang kata bos puaka. Yalah. Habis dia kata, sebab saya tak boleh jadi orang lain. Saya tak boleh macam, abang nak minum ke? Saya tak pandai. Tak kena kalau dalam saya komen. macam, yang ayah nak minum, saya macam tu. Saya okey. Saya bukan orang yang kepek suara tak. Saya memang allows punya orang. Very loud, yes, So okay. saya pun cakap dengan Soeb, saya nak buat konten bos suka marah-marah. Bos dia asyik marah aja kerja dia, tak ada kerja lain. Pekerja tu ada je yang tak betul. Okay, lepas tu dia kata okey lah madam, saya nak jadi diri saya. Jadi saya pun turun ke bawah dengan si Soeb ni. Dia pun pegang kamera. Saya pun ingat tak, ada satu yang saya buka pintu Yes. Itulah konten pertama saya yang. Jadi konten tu dia tak 13 juta. Konten jadi 13 juta tu konten yang madam marah pekerja makan. yang kacang tu Aku kalau pergi Pakistan confirm kena bunuh. Kena tembak Jangan cakap Pakistan, Colombia pun sama kena. Okay. Lepas tu turun je kat situ. Buka hitam, cuy. Budak tu dia tengah potong tau. Dia tak tahu yang Yalah. belakang ni ada kamera. Yalah, dia tak tahu. Si Suhaib dah follow di belakang. Engkau ni apa benda? Mesin berjuta gini pakai tangan kalau gini-gini. Yalah. Dia macam apa pakai tangan? Ada AutoCAD, kau pergi mana? Cakap mana? Lepas tu dia macam muka dia nak merah tau. Yalah. Oh, saya lagi marah. Lepas tu dia macam dah, saya dah nampak dia macam nak berhenti kan. Lepas tu saya terus macam senyum. Jadi kita cut sampai situ lah. Yalah. Satu konten tu je. Satu konten tu dia jadi viral. Besoknya saya dah 2 hari lepas, saya ni cakap tentera, madam ni memang orang yang buta mati media ni. I memang buta. I buta lah benda-benda I tak pandai. Yalah. Facebook I pun anak I yang buatkan. Apa-apa semua anak I buatkan. I tak tahu pasal TikTok ni tau. I memang tak tahu. Kalau tak anak I, dulu anak I yang perempuan asal gini view 100,000 lebih. I katalah kenapa start kat gini goyang pun 100 lebih. Apa yang best sangat? Sebab anak ibu cantik dia kata. Jadi orang ramai tengok dia kata. Saya kata macam tu lah. Memang pun anak saya lawa. Tengok mak dia lah. Nampak? Fuyo. Alamak Order ini. Starbucks. Ada Chan ni dapat baju free ni. Okay. Bukan baju free je, dek. Kau datang aku buatkan kau baju Melayu Raya kepang kepung. Masya Allah. Nanti kita cerita dulu. Lepas tu dah macam gitu je. Saya pun pelik tau. Saya tak tahu yang benda tu meletup. Saya kan nak follower 1,000 je. Yes, nak Sebab buat live. kita nak buat live. Yes, okay. Tapi itulah, bila Allah tu tahu niat kita, malam tu saya dapat follower 10,000. Pasal tu video sampai Pasal satu video mesin berjuta yang berlagak. Bos ni kerja marah macam tak tentu arah. Besoknya aku dah start seronok marah orang. Dia kerja marah. Hari-hari konten semua marah tendang. Tak tendang bakul lah. Tak tendang bakul. Tapi pekerja-pekerja ni, dia dah, lepas daripada tu kita dah kata tahu dah. Lepas ni semua konten. Semua pekerja-pekerja ni dah tahu dah konten. Lepas dah konten tu selesai, semua tepuk tangan. Bravo. Semua ketawa. Kat dalam kilang tu berjoget yang mana Samra lah. Seronok lah dah habis konten kan. Yalah. So dia orang dah tahu, pekerja dah tahu konten. Tapi lah anggapan netizen tu, saya tak pernah baca pun. Start daripada situ, saya pergi mana-mana orang marah. Orang tanya, ni yang marah pekerja tu Ni yang marah pekerja tu Tapi diorang tanya tu macam kes diorang marah nak barang balik marah ke? saya lah macam, kenapa awak marah-marah pekerja awak macam tu? Okay. Lepas tu saya kata apa? Kesian awak ni Sedih. Pandai main TikTok tapi tak tahu tu konten. Itulah jawapan saya. So saya pun lepas tu dah lama-lama dah marah-marah dah habis ni, jadi ustazah pula. kau? Baik sih. Jadi Tapi maksudnya apa yang jadi ustazah? Saya tak faham. Dia macam ni tau. Mindset orang ni, benda yang dia benci tu yang dia suka. Okay. Betul? Ya. Benda yang dia benci tu yang dia nak tengok. Betul. Cubalah cerita ustazah
kena rogol. Mesti ramai orang nak tahu kan? Betul. Cuba cerita hari ni Ustazah nak bagi ceramah sikit ni. Mengenalilah nama-nama Allah. Ada tak orang nak tengok konten tu? Tak. Swipe. Kan? Aku tak suka aku swipe. Aku tak suka aku swipe kan? Kan? Tapi cubalah Ustazah dirogol oleh Ustaz. Kau? Viral. Viral. Ni contoh. Okay. Cerita ni kita contoh. Bukan betul saya bagi. So orang memang suka tengok benda-benda yang macam tu lah. Faham. Jadi kita bagi dulu dia kasih panas. Lepas dia dah panas tu, tolong kami, bantu kami. Kami adalah TikTokers. So sekarang ni saya dah mau, sebenarnya saya adalah orang yang seorang ibu kepada 3 orang anak. Alhamdulillah. Dan saya isteri kepada seseorang. Dan saya meneraju Maria Holding ni bersama dengan tim-tim saya. Okey, saya meneraju Maria Holding bersama tim-tim saya. Ibu kepada 3 orang anak. Dan saya adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Alhamdulillah. Sebenarnya pekerja-pekerja saya Sorry madam, dekat sikit mic tu. Jauh dah. yang dah lama-lama Boleh bekerja tolak dengan sikit. saya yang dah lama-lama bekerja dengan saya, diorang dah kenal lah. Yelah, Contohnya macam Umi Syuhada, dia dah kerja daripada umur dia 15 tahun. Sampai dia dah membesar dengan jayanya. Apa saya dah cakap dengan dia lah, hidup Lagi tau aku. tak, saya dah cakap dengan dia dah, hidup sekarang kau hidup ni memang kau tak menyusahkan orang. Tapi kalau kau mati, kau akan menyusahkan aku nak angkat kau. Jadi saya dah cakap dengan dia dah. Jadi dia dah fikir dah macam mana saya nak kuruskan dia tu adalah kerja saya nanti. Kita akan doakan. So kita sama-sama doakan semoga Umi Syuhada dikurniakan kesihatan yang terbaik di sisi Amin. Allah. Amin. Mem, tapi saya nak tanya. Apa dia? Mem asalnya orang negeri mana? Negeri mana? Saya memang asalnya orang Malaysia. Okey. Johor Bahru. Okey. Tapi mak bapak saya asal Kemboja. Kemboja? Saya dibesarkan di Malaysia. Tapi mak bapak saya daripada Kemboja. Dan lepas mak bapak saya melahirkan saya di sana, saya terus balik ke Malaysia lah. Okey. Sebab mak bapak saya askar, dia banyak merantau. Dan saya memang beranak di sana. Tapi memang saya tak pandai lah cakap-cakap benda-benda yang pelik-pelik ni. Okey. Yang pelik-pelik tu cakap Kemboja lah. Kalau saya pergi Kemboja pun, kalau saya dengar orang cakap Kemboja pun, saya dengar je, saya tanya mak saya, dia cakap apa? Dia nak minta tolong, ada bantuan ni. Yelah nanti orang tolong. Macam tu je lah saya. Saya memang tu lah, mak bapak saya memang asal daripada sana. Saya 2 beradik je lah. Adik saya yang lelaki dan saya kakak yang nombor 1. Dan ayah saya dah meninggal. Ayah saya meninggal dekat sana. Dan mak saya datang Malaysia dan membesarkan saya. Jadi saya dibesarkan oleh seorang ibu. Dan saya pun tak pernah rasa kasih sayang seorang ayah lah. Ayah saya meninggal umur saya 3 tahun. 3 tahun. Adik saya yang nombor 2 tu dalam perut. Maknanya mak saya membesarkan saya, membesar daripada ibu saya lah. Dan saya sekolah pun sampai tingkatan 2 je. Saya kalau hari ni orang tanya saya, pelajaran tu is a bonus kalau you pandai. Tapi kalau you rajin dan berusaha, tak pernah kenal erti penat, dan Allah memandang usaha kita. Dan hari ni apa yang Allah bayar tu, Allah bayar saya balik apa yang saya usahakan. Maknanya bila saya berusaha, Allah bagi saya. Dan kita senang je dalam hidup ni. Kita jangan buat kerja Allah. Ya, betul. Kita cuma buat apa yang Allah suka. Allah suka kita jaga solat, jagalah solat kita. Betul. Saya didik diri saya benda tu. Dan hari ni kalau saya kata mak, saya cakap dengan anak saya, ibu tak pernah salahkan tok mak kalau tak pandaikan ibu. Sebab mak saya cuma nak hidupkan saya je. Okey. Faham? Faham. Jadi bila mak saya nak hidupkan saya, pandai tu saya kena cari sekarang. Dan dalam Maria Holding, saya meneraju Maria Holding 8 tahun. Dah 8 tahun Mem? Dah 8 tahun. Okey. Dalam masa 3 tahun, saya memang struggle. Saya start dengan tak ada modal. Tak ada modal? Tak ada Tak ada modal. capital langsung Tak pun? ada. Tapi saya percaya, macam Jack Mark kata,
berniaga ni sebenarnya tak perlukan modal. Okey. Tapi pakai otak yang Allah anugerahkan you. Otak ni sangat mahal untuk bila Allah anugerahkan you. So you berfikir macam mana nak buat apa yang ada dekat tangan you, dekat diri you. Ya. Dan saya bermula daripada jual barang orang. Okey. Maknanya ada satu hamba Allah ni bagi saya barang consignment. Saya pergi ambil barang tu, saya jual, saya ambil untung tu. Okey? Saya belikan balik barang, Okey. beli balik. Ya. Dan lepas tu saya kata, aku nak buka kilang jahit tapi aku tak ada duit, saya kata. Saya tanya suami saya cakap, yang boleh tak I nak buka kilang jahit? Boleh. Masa tu boleh. Masa tu saya terinspirasi dengan satu wanita, Okey. orang Indonesia, duduk dekat Gombak. Wanita ni orang Indonesia tau. Dia kahwin dengan suami dia orang Minang, tapi tumpang visa suami dia lah. Maknanya suami dia ada IC merah, dia tumpang visa. Saya terinspirasi dengan dia. Satu wanita yang tak ada dokumen, cuma pakai visa suami je, boleh ada satu rumah dekat Gombak Gerdas. Rumah tu dia macam rumah sinetron tau. Sinetronnya Indonesia kan rumah dia sinetron Betul lah. tiang-tiang tu kalau kita Betul. pergi Indonesia kan. Dalam rumah tu dia ada letak mesin jahit. Tingkat bawah dia letak mesin jahit. Adalah bilik untuk dia berehat. Lepas tu adalah dapur untuk pekerja dia. Adalah lebih kurang dalam 20 biji mesin. Atas tu ada rumah sewa. Maknanya dalam rumah tu dia buat rumah sewa lagi. Rumah tu macam satu rumah, satu rumah tu ada 2 bilik. Satu rumah ni ada 2 bilik. Ada 4 pintu rumah. So saya terinspire. Hari-hari saya pergi ambil barang dengan dia, dapat untung, saya pulang. Saya dah kayakan dia selama 2 tahun. You bayangkan setiap kali saya balik event, saya bagi dia duit banyak gila. Lepas tu dia, masa saya baru seniaga dengan dia, dia boleh beli Merc BMW brand new Dahsyat. orang Indonesia hanya pakai visa suami je. Saya tengok dia. Of course kalau kita tanya dia nak buka kilang jahit, dia tak akan buka. Dia tak akan bagi. Sebab dia tak akan bagi macam mana cara nak buka. Sebab kompetitor dia. Yelah. Betul. So saya belajar daripada dia. Lepas tu saya kata dengan suami saya nak buka kilang jahit. Suami kata saya tu, you jangan main-main tau, you tak ada duit tau. Tapi masa tu saya dah pergi event road tour satu Malaysia. Dengan barang yang dia bagi saya ni, saya jual. Saya pergi Mood Republic event. Memang masa tu orang memang kenal saya dengan anak tudung inner anti tembam. Muka tembam jadi kecut, muka kecut jadi tembam. Magic tak England. Macam mana boleh okay, gitu rahsia lah. Saya pun dia lah meniaga. Saya cakap ni, suami kata jangan main-main tak ada duit. Kau jangan berani-berani, dia kata kan. Betul. Saya kata tak apa. Ayang izinkan tak, saya tanya. Sebab prinsip saya bila saya nak jadi usahawan ni, lagi saya isteri kepada seseorang dan ibu kepada 3 orang anak. Saya tak nak bila saya keluar rumah anak saya terbiar. Saya tidak. Yalah. Saya nak semua hal rumah tangga ni kena sempurnakan dulu. Tak adalah aku kata orang pergi meniaga kalang kabut nak lari nak balik rumah. Saya ambil orang gaji. Saya maksudnya saya dah, masa tu sebelum saya meniaga buka kilang ni, saya dah ada ni semula. Saya dah uruskan rumah tangga, tanggungjawab saya tu memang saya tak ada masa nak gosokkan baju laki, tak ada masa nak hidangkan makanan laki, memang tak ada. Tapi orang gaji saya semua dah siapkan. Bibik saya bekerja dengan saya daripada saya belum kahwin. Sebab dulu saya belum kahwin, adik tiri saya duduk dengan saya, ada anak. Saya bela adik-adik saya tau. Lepas tu saya pun suami kata, saya kata okey izinkan. Awak tahu saya buat apa? Okey, teruskan je. Saya ada satu kedai dekat rumah Perling, Taman Perling, rumah kedai. Satu pintu je, tingkat atas, sewa 1,000. Okey. Orang peling. Lepas tu sewa 1,000 tau. Saya kata dengan dia, boleh tak nak sewa? Dia kata boleh kak, 1,000. 1 bulan sewa, 1 bulan deposit, api air 500. Okey. Saya kata okey lah, boleh lah. Mula dia minta 1,000 tu, saya tahu dapat 1,000. Tapi ni tak ada duit lagi tau. Lepas tu saya pun pergi. Saya kan dah pergi event. Orang betul. suka tudung saya, baju saya, barang tudung dia suka tudung saya. Lepas tu saya kata saya ada kilang jahit. Saya cakap saya ada kilang jahit. Padahal kilang jahit tu tak ada pun. Tak wujud pun. Tak ada. Kilang jahit tu tak ada pun. Tapi ni ada. Yalah. Lepas tu dia kata macam mana nak jahit?
Saya kata okey boleh. Masa tu saya ingat lagi sibuk dengan baju Nilofa. Okey. Baju Nilofa suit wadah. Masa tu tengah viral pasal suit tu. Dia nak jahit baju tu. Awak tahu saya buat apa? Saya kata boleh. Saya pun deal dekat Mary Brown Plaza Angsana dengan orang tu. Ui, Mary Brown. Pergi deal kat situ. Okey, saya pun bawa katalog kain. Ya. Saya pergi ambil katalog kain tu dekat Jekyll. Okey. Okey. Ambil katalog kain. Okey, awak pilih kain-kain yang gini. Saya dah tanya dulu dekat tempat tukang jahit kat KL, upah jahit berapa. Dia kata dia bagi saya RM20. Saya jumpa orang ni, saya cakap upah jahit RM30 sepasang. Beli kain bayar cash. Confirm nak jahit bayar 50%. Ya. Upah kain bayar cash. Dia nak jahit 500 masa tu. Kain saya beli Jekyll bagi saya term 1 bulan. Okey. Buka PD check. Yelah, Ingat yelah. lagi mula-mula nakkan kilang ni lah. Yelah. Nakkan yang kilang bayar 1000 deposit ni. Ya. Duit tak ada ni. Ya. Lepas tu saya kira-kira dia nak jahit 500. Saya cas orang tu RM30. RM10 kali 500 berapa? Saya dapatlah untung kan, saya kira untung. Duit upah ni kena bayar dulu dengan orang. betul lah. Sebab kita nak jahit baju orang ni kan. Yes. Orang ni ingat kita ada kedai kilang. Tapi deal kat Mary Brown. Lepas tu pergi Jekyll. Kain berapa? Dia kata 1 bulan. Boleh term. Saya buka check. Duit kain-kain Jekyll tu yang orang tu bayar cash tu, aku buat apa kau tahu? Aku pergi pasang kapet kilang. Aku pergi beli mesin jahit sikit 12 biji. Okey. Aku pasang lampu, buat renovation sendiri. Yelah. Meja. Tapi orang punya ni semua aku dah hantar dulu jahit. Sekian hari orang ni kata siap, pergi ambil. Bijaklah. Ambil dekat kilang lah. Ambil lah dekat tempat yang saya suruh jahit tu. Oh. Dah deal. Kain beli, bawa masuk dalam van, beli kat KL juga. Tapi kerja penat sikit lah. Masuk pintu belakang, keluar pintu depan. Alamak. Tapi kira settle. Hingga hari ni, orang customer saya pertama tu, sampai hari ni jadi kawan saya. Dan sampai sekarang ni dia menjaga saya. Sampailah saya ada kilang. Wow. So daripada bermodalkan orang tu punya duit yang saya meniaga tadi tu. Yes. Dan lepas tu orang ni recommend orang ni, recommend orang ni. Dalam masa orang tengah recommend tu, saya dah buka kilang. Yalah. Dah siap lah kira. Saya dah ada mesin. Lepas tu saya kata, saya kenal yang tukang jahit yang Pakistan yang saya jaga kat KL ni. You ada kawan tak mau kerja? Saya belajar daripada dia. Satu roll ni boleh dapat berapa? Satu baju pakai berapa meter? Saya belajar daripada dia. Padahal dia tak tahu yang aku nak buka kilang jahit. Aku pergi tengok meja potong dia. Ni berapa kaki panjang ni? Boleh tarik berapa roll? Adik ipar saya tukang tulis. Saya kata kau tulis tahu ni. Okay, adik ipar saya dia tahulah. Inilah pak muda. Dia pun ketawa perangai saya. Jadi tarik. Oh, meja panjang. Lepas tu saya kata okey lah. Ini satu roll boleh dapat berapa? Pakai berapa? Ni satu roll ada berapa? Dalam ni ada berapa meter, berapa yard? Dia kata 60 yard. 60 yard satu baju pakai berapa? Saya dah kira satu roll boleh dapat 25 helai. Okey, kali berapa roll? Saya akan ambilkan kain orang ni. Tapi aku dah macam mahal kat orang ni. Yalah, of course lah. Yalah. Kena cerdik lah jadi manusia tu. Of course lah. Street smart jadi, jadi daripada situ saya ingat saya dapat untung RM30,000. Ui. Saya start buka kilang tu pakai duit RM30,000 daripada bijaksanaan saya. Sebab suami saya memang tak bagi saya duit. Yalah, of course lah. Masa saya tengah buat kilang tu, orang lain dah nak tempah menjahit. Sebab suasana raya dah nak dekat masa tu. Okey. Memang rezeki saya datang masa tu dah nak raya. Yalah, Saya buka kilang tu bulan 8. Bulan 7. Bulan September bulan berapa? Bulan 11. Bulan September bulan 11, betul tak? Tak, 9. September 9. November bulan 11. The beginning mother holding September. Ya, bulan 11. Ya, saya saya tak ingat lah tapi November. saya tak ingat tapi macam tu lah. Sebab saya buka tu lagi berapa 6 bulan ke 5 bulan nak raya. Sebab 2017 2016 hujung tahun, bulan 9 ke bulan 10 macam tu lah awak, saya tak ingat. Tapi masa tu memang planning dah nak raya, betul tak? Kan? Yes. So saya kan tak tahu pasal nak buat Facebook macam mana semua kan. Saya kata dengan
Ada kawan saya tu, sini kau tahu tak macam mana nak create Facebook Kilang Jaya Pukal? Kau tolong aku buatkan boleh? Cik dia pun tolonglah buatkan gini. Kau ambilkan gambar aku macam ni kan. Saya ni kerja ngarah je. Pengarah. Yelah pengarah lah. Ngarah tapi tahu nak benda tu. Betul. Saya tahu apa yang saya nak tapi saya tak pandai nak buat. Okay. Budak tak pandai jahit, buka kilang jahit kan kerja gila. Orang kata apa? Kau buka lah kilang jahit, time raya je boleh berniaga, lepas raya kau lingkup. Habis. Cina yang hantar mesin tu, dia kata dia bagi saya 1 tahun je. Dia cakap macam macam gitu ni, lah. masa Cina tu angkat mesin nak naik atas rumah kedai tu kan. Okay. Lepas tu kau buatkan laku macam ni. Dia kata kau kena beli domain gini lah. Okey lah, kau tolong laku. Lepas dah siap-siap Facebook tu, saya perangkat lagi, kau tahu tak macam mana nak buat ads? Facebook ads. Okay. Aku nak buat Kilang Jahit Pukal, kenalkan Kilang Jahit Pukal. Dia kata tahu, tolong aku boleh tak buat ads satu hari RM10 je, saya kata. Bayarkan ads. Dapat sikit-sikit jadilah. Meletup lah Kilang Jahit saya. Serius Betul, sumpah. Lepas tu kan ramai. Masa tu saya kata apa? Boleh kalau awak nak jahit. Saya order memang banyak. Slot saya raya. Book slot raya. Siapa nak book slot raya? RM5,000. Saya dapat berapa tahu? 50 orang yang book slot raya dengan saya. Masya Allah. Lepas tu saya buat apa? Dah dapat ni 5,000 kali 50 orang. Saya dapat 60,000. Betul tak? Alah. Kan 60,000. Aku ada 12 biji mesin, tapi aku dah ambil duit orang 60,000 ni. Adakah mampus ni aku cakap kan? Itu sebab ini kena book, saya kata. Kalau tak book memang beratur orang ni. Habis. Jadi kilang tu tingkat 2, sebelah tu kosong. Saya kata apa? Dik, orang yang saya sewa yang tingkat yang sekarang ni, bangunan blok A ni dengan blok B ni owner yang sama. Saya kata boleh tak akak nak ambil sebelah? Dia kata boleh kalau akak nak ambil sebelah, tapi akak kena ambil atas sekali. Bawah tak ambil tak apa. Sebab bawah dia tahu orang kan senang nak sewa bawah. Atas kan susah nak kan. Jadi dia perangkat saya disuruh ambil atas. Boleh lah, saya kata saya ambil. Jadi berapa sewa? Dia kata RM2,500. 3,500 ke? Berapa saya tak ingat. Corner lot yang sebelah yang kita pecahkan tu kan Umi. Lepas tu dia kata apa tahu? Dia kata boleh lah kak. Okey akak ambil sebelah. Duit dah pada RM60,000 ni kan. Dia macam berani sikit lah. Pecah. Pecah kepala, panggil Cina tu. Moy, hantar lagi 30 biji mesin. Tapi masa tu saya dah main dah Cina ni. Saya kata okey, berapa? 30,000. Bayar dulu 15,000. Nanti 15,000 lagi 1 bulan. Takkan you tak percaya saya sudah sini sana. Dah ada Cina dah percayalah. Dia kata wah, pandai you banyak ni macam mana you boleh. Ini Tuhan tolong, saya kata. Saya memang cakap selalu, memang saya percaya kau kerjalah bertungkus lumus pun, kalau Allah tidak berkehendak kau takkan pergi. Betul. Ini semua dengan izin Allah bukan saya. Yang bagi pandai tu Allah. Jadi kalau pandai tu Allah bagi, saya gunalah kan. Jadi dah jadilah ni. Saya ingat lagi saya bekerja, start saya ambil duit orang tu umpama saya bekerja jadi hamba orang. Setiap hari saya akan turun tangga bawah tu jalan kaki, pukul 5 pagi baru saya turun. Setiap hari masa tu dah nak bulan puasa kan. Book slot untuk raya. Tapi orang akan hantar kain masa nak raya, masa bulan puasa. Saya pun cakap lah, tak apa dik, akak akan jahit barang adik sampai malam raya pun boleh. Tapi adik book je slot. Slot ni. Slot ni aku nak dulu duit ni. Sebab nak duit. Tak apa, dia book slot je tau. Bukan pasal nak jahit. Yalah. Slot aja lah. Macam kita nak booking kereta lah. Tanda jadi. Tapi duit dia dah aku dah kitai dah buat benda lain lah. Tapi saya kembangkan berniaga. Saya tak buat joli. Saya tak ada kereta masa tu. Lepas tu saya pun saya pun dah buat. Kilang pun dah pecah-pecah semua. Saya pun dah start dah semua. Orang masa nak raya, orang pun dah start hantar kain. Saya kena commit. Seminggu sebelum puasa barang kena keluar. Betul. So masa dia orang dah tempah tu, saya cas kat upah jahit lagi. Duit lagi dapat. Yang duit di 5,000 ni saya kata nanti last malam raya adik dah start nak order lagi. Sebab barang adik memang tak cukup punya dik. Saya kata so nanti akak akan tolak daripada yang 5,000 ni. So dia orang okey lah, setujulah semua kan. So saya ingat setiap hari pukul 5 pagi saya akan turun dekat tangga. Saya bawa kereta Izora buruk je. Itu pun kereta adik ipar saya pinjam. Saya tak ada kereta. Saya kata, ya Allah, hanya Allah saja yang memandang apa yang aku usahakan ni, ya Allah. Sebab saya kata saya minta Allah balas balik usaha saya ni. Allah pandanglah usaha aku ni. Saya cakap kan, untuk aku nak bantu mak aku, untuk aku nak bantuan adik-beradik aku kan. Saya kata
Dan untuk anak-anak saya lah saya kata. Dan saya yang first kali saya kata saya nak bantu jana ekonomi suami saya. Okey. Sebab kita tahu suami kita cuma mampu sediakan kita rumah murah je. Tapi sedangkan aku, Allah kurniakan potensi diri yang sangat luar biasa. Ya. So aku kena gunakan potensi ni untuk bantu suami aku. Betul. Dan hari ni Allah nampak usaha saya tu. Selepas 2 tahun, setahun tau. Saya masa saya dah start tu kan, saya ingat lagi dulu saya beli kain, dapat satu highlight pun dah suka sangat. Satu highlight tu dah suka. Lepas tu tak ada kenderaan kan, angkat kain pun pakai highlight. Highlight tu pun sambung bayar. Jadi kereta pun pinjam kereta orang, beli kereta di Ipoh, tak ada kereta. 1 tahun saya meniaga, saya buat betul-betul. Betul-betul saya buat. Saya dapat simpan duit 1 juta. 1 juta simpan duit. Dalam setahun. Setahun je Setahun saya buat. Tapi saya betul-betul usaha betul-betul 1 juta. Lepas tu masa tu saya dapat simpan. Lepas tu saya ingat lagi. Masa bank kan, macam saya nak pergi buat pinjaman bank kan, bank kata tak boleh, established company kena tunggu 3 tahun. Sudah berhad dia kata. Macam you private and limited kan. Private limited. Kan. So kita sudah berhad, kena established company kena 3 tahun. Saya ada impian. Semua orang ada impian, saya percaya. Termasuk diri saya lah. Saya berimpian satu hari aku ada building 3 tingkat. Bawah aku nak ada showroom. Tingkat 2 aku nak ada management, office. Tingkat 3 aku nak ada production tempat production. Tapi bila saya berniaga ni, saya memang orang yang berniaga dengan Allah dulu. Berniaga dengan Allah dulu. Yalah. Berniaga dengan Allah ni macam mana tahu? Saya buat infak, adalah sedekah jariah yang kita bagi dan kita harap Allah pandang lah. Lepas tu saya pun berimpian. Lepas 3 tahun saya berniaga, setahun saya dapat 1M, simpan 1M. Masa 3 tahun tu saya ada impian. Saya kata masa 1 tahun tu saya kata aku teringin sangat nak pakai kereta Range Rover. Saya cakap, saya ingat lagi. Saya kata tau, saya cakap dengan suami saya, yang I teringin sangat nak pakai kereta. Saya tak tahu nama kereta tu apa, sebab saya kan tak pandai macam the common apa ni pun saya tak pandai baca sangat. Saya kurang sikit membaca, saya tak pandai membaca sangat. Tak apa. Lepas tu saya kata dengan Yang, I ada tengok satu kereta yang masa tu I tengah jalan. Saya bawa Izora masa tu. I tengok Yang, kereta tu dalam disk warna merah Yang. Lawa yang kereta dia belakang cantik. Saya kata kereta apa dia tu? I tak tahu lah, tapi dulu I tak tahu yang apa nama. Itu kata range apalah saya kata kan. Apa benda dia kata. Nanti jom kita lalu yang kat situ. Kalau ada kereta tu I tunjuk ke Ayang lagi. Lepas tu lalu ada malam tu. Kereta tu ada lah malam kan. Sebab saya nampak siang, tapi saya mengendap-endap macam gitu tau. Lepas tu suami saya kata, ni ada keretanya. Saya pesan, suami kata, ini kereta Range Rover Yang I berangan sangat nak pakai kereta ni, Yang I berangan. Lepas tu you tahu tak, bila kita ada impian, hari-hari kita akan berangan. Saya akan berangan. Lepas tu suami saya katalah kereta Range Rover tu, steering dia dia punya gear tu pusing-pusing. So saya kalau bangun pagi-pagi saya cakap tet. Saya bangun pagi tet. Saya buat macam tu tau, macam berangan-angan kan. Lepas tu saya cuba, saya kata dapat pakai Range Rover dengan Bellfire, jadilah Yang Bellfire tu untuk anak-anak kita, buat perjalanan family car. Kereta saya jadilah. Suami saya pakai kereta Saga je. Lepas tu dia ada kereta lah masa tu, kereta Saga, tapi dia bawa pergi kerja lah kan. Saya tak ada kereta. Lepas tu masuk tahun pertama saya try masuk, loan saya semua tak lulus. Bank tak kasih. Tak lepas Tak lepas. Kenapa dia nak tengok established company. yang 3 tahun tu dia cakap. Tahun saya tak pernah putus asa. Masuk tahun kedua, awak tahu, Tak saya tahu. kan berangan nak cari flat number Maria, nama saya. Lepas tu adalah satu orang ni, dia nak jual motor dia. MAR 1422. Kan dia Maria 22 kalau kita sambung kan. Lepas tu saya kata, suami kata, Yang ada orang nak jual flat number, ada orang nak jual motor, tapi motor dia tu flat number MR 1422. Saya kata, ya ke?
Berapa dia nak jual? 2,700 je dia kata. Orang tu pun agak tak tahu kan flat nombor tu special ke apa kan. Lepas tu malam tu juga, masa tu saya dah ada kilang jahit tau. Malam tu juga suami saya ajak saya pergi kota, angkat bawa pakai Hilux. Beli motor tu. Beli motor tu. Pada kereta tak ada. Aku beli motor je simpan kat rumah. Allah. Pasal nak plate number dia Plate, je. Pasal nak plate number tu je. Motor tu lepas tu kan saya kata beli, simpan kat rumah. Dah masuk tahun kedua. Masuk tahun pertama saya beli plate number dulu. Betul. Impian. Hari ni saya bagi tahu, semua orang kena ada impian. Impian berserta dengan tindakan. Saya bertindak, saya tahu saya akan dapat pakai Range Rover. So saya beli dulu flat number, saya simpan. Masuk tahun kedua, tahun pertama dah masuk tak lulus. Yalah, tahun kedua saya masuk lagi flat loan lagi. Saya masuk tahun kedua tu saya masuk semua bank. Saya masuk semua bank tau. Okey. Baiknya Allah. Saya dah masuk semua bank. Lepas tu saya dah masuk, saya tunggulah mana bank yang call saya. Tiba-tiba Hong Leong Bank call saya. Hello puan, loan puan dah lulus Range Rover. Lepas tu saya kata, betul ke? Okey lah, saya nak pergi sign lah, saya kata kan. Saya pakai nama saya tau. Saya masuk, masa tu saya masuk loan, nama saya sendiri, nama company pun saya masuk. Tapi nama saya dulu yang lulus dekat Hong Leong Bank Range Rover saya. Lulus, saya pun pergi sign. Tengah-tengah saya sign ni, Maybank call. Puan, loan kereta Range Rover puan lulus ni atas nama Maria Holding. Saya kata, alah, saya dah sign dekat Hong Leong Bank ni. Boleh tak kalau saya tukar Range Rover kepada Velfire? Apa dia jawab tu? Dia kata boleh. Boleh lah kira. Awak tengok, kat sini saya pegang satu benda. Saya sebut 2 kereta je yang saya minta dari Allah. Sebab tu nak apa-apa kena minta dengan Allah dulu. Ya. InsyaAllah. Sebab Allah yang maha memberi, Allah yang maha kaya, Allah yang maha berkuasa di atas segala yang dikehendakinya. Betul. Dan saya dapat bulan 1 Range Rover keluar, bulan 2 Velfire keluar dalam masa 2 tahun. Maknanya Yelah. tahun kedua tu lah. Tahun kedua Dan lepas tu saya dah ada Range Rover, dah ada Velfire kan. Lepas tu ialah suami saya, doa dia, restu dia, redha dia tu yang buatkan saya berjaya. Sebab saya kalau saya nak buat apa-apa, saya akan pastikan syurga saya tu suami saya. Sebab syurga dia, tanpa redha dia saya tak akan pergi. Lepas tu saya kata, Ayang tengoklah kereta apa yang Ayang nak. Suami saya ni selera tinggi juga. Tak agak-agak. Dia minta aku kereta Merc yang limited edition. Dapat lah. Dapat. Alhamdulillah. Kereta tu 800 lebih ribu. Recon lah. Memang kalau dekat Johor ada 3 biji je. Saya pun ada. Tapi saya beli kat Mustafa Center yang kecil yang mobil. Lepas tu saya memang menyimpan lah. Masa saya berniaga tu saya simpan. Simpan kan. Lepas tu saya kata beli je lah. Beli cash je saya kata. Lepas tu dia kata biar betul you ni. Lepas tu advisor dia kata jangan. Dia kata jangan beli cash. Beli loan sikit. Okey. Saya keluar lah down payment 400 lebih. Saya loan 300 lebih je. So dari situlah satu tingkat. Tapi maknanya usahalah. Dan sampai maknanya apa yang suami saya diizinkan saya keluar cari duit, bantu dia kan. So nampaklah maksudnya suami saya tu orang yang saya muliakan dululah. Sebab saya dah tak ada ayah, mak saya tu of course lah kan. Jadi suami saya tu orang yang saya muliakan dulu. Sebab dia raja saya rasa. Saya memang saya cuma sayang dia je, tapi saya tak cinta dia lah. Sebab cinta saya hanya pada Allah. Betul. Sayang saya untuk suami saya, keluarga saya, adik-beradik saya, pekerja saya lah. Sayang pada semua orang lah. Betul. So lepas tu sehingga hari ni lah dia dapat motor besar. Dia dah alhamdulillah. Benda yang luar biasa lah. Saya rasa macam
yang saya tak ada dalam mission board saya, vision board saya kan ada vision board. Saya umur saya 55, saya nak bebas hutang. Bisnes saya ni dah diterajui oleh anak-anak saya. Maria Holding ni saya akan bagi pada pekerja-pekerja saya. Salah satunya pekerja saya ni dan salah satunya Alif lah. Yalah. Alif and welcome untuk Madam Maria Partner. Dan Alif adalah yang saya anggap anak saya. Hari ni saya cakap lah Alif, saya anggap dia anak saya. Dan saya nak dia control business untuk Singapore, dan saya akan support Alif untuk sama-sama dengan saya. Sebab anak saya lelaki seorang je, dia masih belajar lagi. Yalah. Anak saya yang nombor 2, dia is a accountant tapi dia masih belajar lagi untuk ambil SCC accountant. Dan anak saya nombor 3, dia masih belajar lagi untuk dia nak jadi doktor. Oh. 3 orang je. Anak lelaki pun seorang. Masuk Ali 2 orang lah. Masuk Syuib 3 orang. Ada kosong lagi dah? Tak ada lagi lah. Ingat nak jadi anak angkat. So Boleh apply penaju Maria Holding lah. Ya. Sebab keistimewaannya dekat Maria Holding, dekat diri saya yang Allah bagi, Allah yang bagi, saya ada kilang jahit sendiri. So kalau hari ni saya kata saya nak keluarkan production satu design 1000 pasang, pekerja saya kena buat satu grup 350 pasang. Untuk satu grup saya ada 20 grup. So saya boleh dapat lebih daripada 1000 pasang. So kalau untuk production tu, kalau satu hari saya nak 1000 pasang design ni kena keluar, dia kena keluar lah. Yalah. Dan sebab tu saya kata kejayaan saya hari ni pun sebab semua tim-tim Maria Holding. Wow. Dan dalam perniagaan ni kunci kejayaan adalah kena sabar, trust the process, jangan mudah putus asa. Dan jangan dengar suara-suara negatif kat luar ni. Saya tak perlu suara-suara orang. Berniaga, saya tak pernah takut dengan pesaing. Tak Saya pernah hanya takut, tak pernah. Saya tak pernah takut dengan pesaing, dan saya anggap pesaing itu adalah kawan saya. Adalah macam bila saya tengok pesaing saya tu, dia adalah modal saya. Yalah. Untuk saya, apa yang saya nak buat lagi. Saya anggap dia tu, pesaing tu adalah modal saya. Okey. Oh, dia macam ni. Okey, kita buat macam ni. Saya orang yang macam itulah, cepat. Kita kena cepat bertindak dalam perniagaan. Kita jangan lambat-lambat bertindak. Yalah. Kalau Allah kata, saya pula macam, saya selalu macam, bila saya semayang, saya akan sujud, saya akan minta dengan Allah, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri, dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan, perbaikilah urusanku seluruhnya. Amin. Janganlah engkau serahkan nasib aku kepada diriku, walau hanya sekelip mata. Dan saya memang serahkan dekat Allah, dan saya minta Allah tunjukkan saya, Ya Nur Ya Hadi Ya Haq, pancarkan cahaya kebenaran ke dalam diri saya, apa yang saya nak buat. So kalau hari ni saya cakap Alif tu saya anggap anak saya akan bantu untuk dari segi mana, dan peluang yang datang tu Allah yang gerakkan untuk Alif, supaya Alif grab the peluang. Itulah. Tapi selama 8 tahun Madam Maria ni bekerja kan, saya nak tanya satu je. Motor tu masih ada lagi ke tak? Ada. Oh, masih ada sampai sekarang? Motor apa tu mana? Motor Honda buruk je. Oh, Honda Wave gitulah. Honda Honda Wave, buruk. Motor buruk, motor kapcai tu. Oh. Tapi sekarang motor tu saya dah bagi kepada cleaner saya pakai. Oh. Sebab cleaner saya tu bila dia pergi kerja, dia jalan kaki. Lepas tu saya kata kesian. Nak tak saya ada motor, saya bagi dia. Sebab saya dapat beri manfaat kepada orang kan. Ya. Bukan saya simpan. Yalah. Flat number tu saya dah letak dekat Range Rover saya lah. So motor tu masih ada lagi. Saya tak. Dan saya dah cakap dengan suami saya, motor tu dia tak akan boleh. Kalau dia hilang pun dia akan jadi besi buruk, saya tetap akan simpan. Sebab itu barang antik saya. Saya pun ada kereta antik dekat rumah, yang kereta mini yang saya tengah modify untuk jadi kereta antik saya lah. Kereta antik yang kalau you all tahu, memang kalau saya dah siap buat tu semua value tinggi. Ada saya ada satu. Dan saya pun the next my dream car is Lamborghini Urus lah. Sebelum saya pencen, saya akan beli Lamborghini Urus. Ada terniat nak beli F1-nya yang racing tu? Taklah, Ferrari suami saya ada. Ada. Tapi yang lumba-lumba punya F1 tu, tak nak beli ke satu? Tak nak. Racing car lah. Ada, suami saya ada Ferrari. Okay madam, kita ada banyak lagi soalan nak tanya madam. Yes. Apa dia? Kita akan bawa ke next episode.
Wan and Zal. Oh, yes. How are you guys? Ya, Alhamdulillah. Kau macam? Sihat. Korang apa kat sini? Pergi recording lah dengan Kau apa kat sini? Aku kerja sini. Oh, okay. Yes. By the way guys, aku nak cakap thank you so much for everything lah. Compensation with the house dah settle, rumah dah dapat, family dah happy. Kucing baru pun aku dah dapat. Kucing Alhamdulillah lah. Memang kita pun happy dapat bantu kau, okay? Kau pun tahu apa? Nak jual, nak beli, kita settle. Nak beli, kita settle. Podcast ini ditajikan khas oleh Jonathan Faizal Rahim dan Irwan Jumaat atau lebih dikenali sebagai Wan and Zal. So korang boleh follow mereka di Facebook, Instagram dan juga di TikTok @OneandZal ataupun boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 9196 0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah ataupun nak menjual rumah, tahulah nak mencari siapa? Carilah Wan and Zal. Call ataupun DM ataupun WhatsApp mereka sekarang juga. Bersama dengan Wan and Zal di dalam studio. Aku tiba-tiba nak tanya ni, dapat ni apa dia macam terlintas dalam kepala otak aku as a first timer. Macam aku tak beli BTO, aku beli resale. Terus beli resale? Telur lah. Ya, telur kau boleh pihak. Kira terus aku baru kahwin, aku nak beli resale. BTO maybe lambat lah, aku tak ada mood lah apa. Berapa banyak cash tu aku nak kena ada. Pasal aku tak menjual rumah tau. Kalau aku jual rumah, aku ada dapat tu duit sikit lah kan. So kalau aku tak jual, aku nak beli dah kena bayar apa, some other fees yang apa, duty stamp lah ni apalah. Nak kena bayar agent ni semua. Berapa banyak duit tu nak kena ada. I think that's a good question, sir. Lagi-lagi kalau kadang-kadang orang cakap rumah resale ada COV. Teruskan. Dalam 30-40 ribu at least. Tak dengar. Dalam 30-40 ribu gitu. Terkejut kan? Tak lah. Relax lah. Apa ni? Main-main. Cakap sikit pun nak terkejut. Bukan kita, orang dengar nanti geram. Okay. So basically for first timer, the immediate cash that they need to pay first is 120 for valuation. Let's say they like the house, dia dah berkenan tu rumah kan. Sorry, salah, maaf. Nak kena bayar deposit dulu. Nak kena tutus kepala. Kau ngantuk The deposit. Okay, deposit they need to understand consists of the option and the exercise fee. Dia pecahkan dua tau. Okay. Option maksudnya when you like the house, you dah berkenan, you will pay the option fee. So option fee is between $1 to $1,000 maximum. Okay. $1 to? 1,000. So 1,000. this is between buyers and the seller lah. Tapi usually the standard market now is $1,000. Okay, so assuming you dah suka rumah, you bayar $1,000 option fee. Then the buyer will pay $120 valuation fee. That means they need to do valuation of the house. Okay. So rumah dah buat valuation semua, it will take about 1 week. So dah dapat dia punya valuation, then they have total of 21 days to exercise. To exercise maksudnya dia dah nak kena confirm nak beli tu rumah. Okay. So dia ada masa 21 days. Siapa yang ambil bank loan, they need to do the IPA, in principle approval. Maksudnya siapa yang ambil bank loan tu, they go to bank and check how much loan they can get, then they do the letter of offer semua. Dah siap semua, then they will exercise. So exercise tu is between sama juga $1 to $4,000 maximum. So total dia punya deposit is $5,000 tau. Okay, so 1,000 option fee, 4,000 exercise fee. This is the standard practice. Oh, itu je dah 5,000 plus the $120. Yes, $125 kan? $120. Okay. So dah 5,000, 5,120 lah. Yeah. Yes, betul. Okay. Okay, so dah base semua, dah bayar tu exercise fee. After that, they need to do the resale application. Resale application is to submit all the documents to HDB before HDB give them the completion date. Okay. So that completion, that resale application fee is $80. $80. 5,000 tu dah. Yes. Okay, so after that nanti while waiting for the endorsement, nanti dah ada endorsement, we need to do an endorsement. So there will be a endorsement fee tu, conveyancing fee dengan title HDB search fee, title search fee, caveat fees, everything is $166. $166. Okay. 5366. Okay. 536. Why early maths? But again, this is forecast saja. Maksudnya selalunya orang seller minta $1,000. Kenapa dia orang minta $1,000? At any point of time kalau buyers back off, tak nak membeli rumah tu, okay, that $1,000 will be forfeited. That's why kita emphasize with the first time buyers, $1,000 is a must. Asal lembut sangat suara kau ni tadi. Okay, sorry. Jaga image lah. Tak ada. Aku kat tepi dia macam okay. Macam bukan wan gitu kan. Ada rasa macam cringe lah. Cringe. Baru berlakon Suria kau.
$1,000 is a must. Okay lah. Okay, friendly sikit. $1,000 is a must. Okay, because now the market shifted to sellers market. Okay. The supply and demand. Okay, so banyak buyers but lesser selling house lah. Kalau you cakap about 2 years ago or 3 years ago where the buyers market, it's not a seller's market. Maksudnya dulu rumah banyak, BTO senang dapat, sales of balance senang dapat. Yes. So resale flat also got affected. Okay. Last time kita boleh negotiate dia punya deposit, dia punya $1,000 punya deposit lah. Okay. Kita pernah dapat juga rumah cost only deposit $500, ada juga yang $100. Those were the days. Tapi sekarang $1,000 is a must. To secure a house, $1,000 is a must. But again, valuation is $120. Kalau lah you take a bank loan, HDB loan, ataupun you paid fully CPF and cash, you must pay the valuation. Yes. Tetapi kalau lah you paid the house with full cash, no CPF involved, then you don't have to do the valuation. You have to bypass the valuations lah. Okay. So valuations goes to the favors of the buyers. Maksudnya rumah tu tak ada COV, so save to the buyers. Then that is like what Faizal said, it's a exercise fee lah. Okay. Which is $1 to $4,000. Okay, that is when me and Faizal try to negotiate to minimize the exercise fee. Okay. Rightfully is $1,000 to $4,000. Kita ada juga dapat buyers where we secure a house of buyers, $1,000 deposit and $1,000 exercise fee instead of $5,000. Yeah, okay. Ada juga kita dapat $1,000 plus $2,000. Tetapi juga ada juga sellers insist to get the $5,000. Okay. So that is when we discuss with the seller, with our buyers, are you okay to pay the $5,000 or not? Yeah. Ada juga yang our buyers nak rumah tu tetap sanggup bayar the $5,000. Apa kau ketawa? Tak Ali. Kau dengar suara dia? Ya. Tadi dia terkehil. Main-main tu Ali. Main-main. Dia dah sengaja Anti climax sih. Nak terkeluar ni. Okay Wan, tapi aku faham maknanya kalau kau ada agent, so agent tu akan membuat the negotiation whether that $1 to $5,000 lah kan. Yes. I see. Kalau biasanya kalau letaklah aku tak ada agent, orang akan tak nak nego dengan kau ke atau dia just letak macam $5,000 lah, $5,000 give me. Yes. Oh gitu We'll ask for $5,000 lah. Sebab tu ada bagusnya lah kalau ada agent. Okay. Tapi so kira 5,000 is what you need untuk beli rumah, is it? Yes. So as of now 5366 deal. Yeah. 5366. That's the 5366. value. Kalau macam dia tak akan macam minta nak kena lebih ni, nak kena top up lagi 2,000 ke? Tak. Kalau unless your loan tak cukup Tetapi juga kalau we do the financial calculations, misalnya cakap kalau your loan is 200,000 Yeah. by paying the 5,000, that's mean your loan left 195,000 sebab you dah bayar 5,000 cash. Okay. So selalunya kita cakap dengan seller, we cakap we paid by CPF all everything. We try to minimize the cash involved because our loan is more than for them to buy a house lah. So selalunya lah I put this one, I rely on Faizal lah. Aku tak nak masuk campur about the negotiations. Aku tak nak masuk campur seriously. Sebab Faizal aku rasa banyak orang kata yang dia best in negotiations. Sweet talker motherfucker. Betul motherfucker. The No negotiator vulgar lah. language please. No vulgarity. Tapi aku nak tanya kalau macam contoh rumah tu kena COV. Okay. Macam mana dah nak bayar? Okay, kalau you're talking about COV, apa yang kita bayar deposit tu yang $1,000 plus $4,000 or $1,000 plus $2,000 dah dalam COV. Maksudnya dia dah, kalau COV dia $10,000, kau dah bayar 3,000 ke 4,000 dulu. The remaining tu you have to pay before completions of the HDB. Pay by cash lah. Cash. Yeah. Kalau tak ada cash tu macam mana? Burst lah. So that means they don't proceed lah. That means if they do the valuation, the valuation keluar that doesn't match with the buying price, then dia kena COV 10,000, then they will decide dia nak exercise ke tak. Kalau dia cakap dia tak mampu nak bayar tu that COV 10,000, then they don't exercise, that 1,000 deposit and dia dapat option fee tu is forfeited. Kira rabak gitu. That means kau tak boleh beli rumah idaman kau lah. Tak boleh. So that's the reason why me and Wan kita really need to betul-betul do our homework to ensure that rumah yang dia beli tu tak ada COV. So kalau macam aku fikir ada COV, aku will ask them, this might have COV between 10 to 20,000. Are you mentally prepared for it tak? Kau okay ke tak? Kalau dia cakap tak, that means I don't go for it.
Okay. Oh, that means COV kau tak boleh bayar macam Cash CPF. above valuation. Cash above cash above valuation. Cash over. Okay, I can tell you that common folks listeners yang engage us be it sellers or the buyers I can tell you 85% 90% when they buy a house there's no COV. Oh, bahaya. Betul. Because why we will tell them whether this house tak ada COV ataupun chances ada COV ranging of this or this one is too expensive. Okay Faizal, we have one case baru-baru ni juga. Our seller, our clients are from common folks. We already sold the house kat Woodlands. Okay, congrats. So we are finding a household. They shortlisted 2 units. Okay, 1 unit fully renovated. The price is around 600,000. Okay. For 5-room flats. Tetapi transacted sana 5354. Okay, so we tell them je, Faizal dah mengamuk. Faizal mengamuk. Berapa punya lawa, ingat gambar lawa kan? Yeah. Faizal cakap, in this house kalau kita commit 600,000 asking price for the seller, definitely there will be 50,000 COV. Yalah. Walaupun renovated but not to the favours of the buyers punya liking. Yeah. Another house we brought them to go for viewing. Okay, bigger size but slightly older, about 21-22 years old. Asking price at first Faizal berapa Faizal? 620. 620 Okay, when they open up 620 and Faizal pun cakap okay, this house kalau kita commit 620 the COV definitely will be around 20-25,000. Tapi rumah tu nak kena renovate. Okay. But with his expertise they negotiate from 620 and we got it at 590 and we can confirm you that the house is no COV. Sweeper. Bangla. Betul Swiss From 620 and satu hamba Allah tu kita beli rumah kat Jurong berapa dapat? Oh, itu. Rumah Rumah 5 bilik dia dapat harga 4 bilik. Mana ada dapat 5 bilik 480? Common Such a lucky guy. Common folks yang listeners juga. Common folks Tak ada Yelah. bos common folks. Ini baru cakap sweeper. Sweeper lah kira. So that situation yang dua kita bawa kita tell them that okay, the pro and cons. The first house 600,000 and the sellers believe that the house is fully renovated. For them it's nice. So they want to recoup back whatever renovation that they did for that house lah. And we foresee that the transactor kat sana 53, 54, lower floor 53, 54. Okay, so Faizal cakap, cannot, this one is 50,000. So we explain to the seller, you like this house even though renovated tapi not to your liking. You yang sendiri cakap, oh banyak nak kena hack, dia punya cabinets nak kena hack, dia punya toilets nak kena hack. But by pay, okay, second timer beli HDB loan 50% dah masuk dalam. Example kalau dia dapat 200,000, 100,000 dah kena masuk dalam. Left 100,000. Betul. Kalau kau commit 600,000, COV busuk-busuk pun 40 to 50,000. You left 50,000. Okay, you pay your commission, so blah 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 blah. You left only maybe 35,000. Habis kau nak kena buat renovation. So it defeat the purpose of selling your house and you got no cash at all. So the next house after the second house yang we view, there is a second viewing because we shortlisted already. So from 620 ding dong dah dekat 3 minggu dia negotiated dengan Faizal and Faizal managed to get 590. The first time the seller minta 1,000 plus 4,000. Faizal managed to get is 1,000 plus 2,000. Sweet. Okay. So we tell them, okay, this is 121 square meter. Walaupun rumah lama sikit, tapi besar with 4 bedrooms. Dan tiles homogeneous tiles, tapi you need to do some renovations. We can assure you that this house valuation can match. Okay, 590. So the cash proceeds, let's say 200,000. 100,000 masuk dalam, left 100,000. Potong commission, blah blah blah, maybe 15,000. You still have 85,000. And that 85,000 kalau lah kau buat renovation pun 30-40,000, you still have 50,000 now in cash rather than the first one. Betul. So these are the comparison pro and cons we tell our buyers, and ultimately the buyers decided to option the second house, which is bigger house, and we can tell you that this house no COV. Okay, nampak? Ini tak ada bohong ya. Wan dah cakap, Zal dah cakap. Ini dah ada swiheng punya. Betul, swiheng. So what you can do as of now, kita akan bawa this thing. Dia punya topik panjang juga, banyak lagi kita nak tanya. We will bring it to the next episode. In the meantime, korang boleh pergi ke Instagram dengan TikTok dan Facebook, boleh follow lah Wan and Zal. Call terus je lah. Betul. So kalau kau nak call, bolehlah call di 9196 0066. 9196 0066. Kalau call tu, kau boleh dengar suara Faizal lah. Jadi tunggu apa lagi guys? Korang nak menjual, nak membeli, bolehlah WhatsApp ataupun DM mereka sekarang juga.